Aplikasi semasa bagi al-bai' dalam sistem kewangan semasa. Sekarang kita akan melihat bagaimanakah konsep al-bai' itu diaplikasikan dalam sistem kewangan semasa. Sebelum itu kita melihat di sini berkenaan dengan kategori al-bai', sales based contract, akad berasaskan al-bai'. Di sini dibahagikan akad-akad berasaskan kepada bai' itu dari 3 sudut, iaitulah dari sudut keabsahannya, iaitu terbagi kepada sah dan batal, dari sudut pertukaran item, barang yang ditukar al-mabi' itu antara al-bai' dan al-mushtari itu bentuknya bagaimana, adakah dia dalam bentuk hutang atau ain atau seumpamanya. Dari segi bentuk pembayaran itu juga akan dilihat sama ada dia bentuk tunai ataupun berbentuk tangguh. Dari sudut keabsahannya, ada bai' yang sahih, iaitu bai' yang cukup rukun dan syaratnya, maka itu dianggap sebagai bai' sahih. Tapi kadang-kadang ada bai' yang tidak sahih, iaitu bai' yang tidak cukup rukun dan syaratnya. Sebagai contohnya ialah bai' al-mulabasah, iaitu diambil daripada perkataan lamsu, iaitu menyentuh. Umpamanya penjual menyatakan mana-mana baju yang kamu sentuh, maka itu menjadi barangan jualan. Itu kamu mesti membeli barang itu. Ataupun bai'ul al-hasah, jual beli al-hasah ini maksudnya batu. Iaitulah umpamanya dia membaling seketul batu, dia kata mana baju yang terkena batu itu, maka itulah jualannya. Umpamanya orang yang datang beli itu memberi duit kepada dia, dia kata konsep jualan dia ialah mana baju yang terkena batu tersebut, maka itulah barang yang dijual. Itu menjadikan gharar dan seumpamanya. Ataupun umpamanya seorang itu dia menjual sebidang tanah, dia kata sejauh mana batu yang kamu baling itu sampai itulah penghujung tanah yang kamu beli dengan harga sekian-sekian. Jadi itu tidak dibenarkan kerana dia mempunyai ketidakketentuan yang nyata dan menimbulkan persoalan selepas itu antara penjual dan pembeli, dan maka Islam melarang perkara itu dan dilarang dalam hadis yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi pertukaran item pula, ada bentuk bai' yang dinamakan sebagai bai' al-muqayadah. Al-muqayadah ini iaitulah jual beli ain dengan ain. Misal sistem barter pada zaman dulu, itulah jual beli suatu barang dengan barang yang lain. Menjual beli garam dengan bawang sebagai contoh. Pada zaman ini tidak ada, tapi mungkin transaksi yang besar antara negara menjual beli kayu balak dengan minyak dan sebagainya, itu adalah suatu perkara yang masih berlaku sehingga ini. Kemudian jual beli al-mutlaq. Jual beli mutlaq ini iaitu jual beli yang biasa yang kita jual. Itulah ulama mengatakan antara maksud jual beli mutlaq ini ialah jual beli as-sila' bil asman. Itu kita jual beli satu barang dengan membayar wang. Jual beli harian yang kita lakukan itu dinamakan sebagai jual beli al-mutlaq. Kemudian bai'us sarf. Bai'us sarf iaitulah menjual beli as-saman bis-saman. Menjual beli menukar wang, money exchange, seperti pertukaran ringgit dengan dolar. Itu ialah jual beli as-sarf. Itulah diistilahkan sebagai bai'ud dain bid-dain. Kemudian bai'us salam, iaitulah bai'ud dain bil-ain. Bai'ud ain bid-dain. Itu jual beli yang mana ditangguhkan penyerahan salah satunya. Yang tangguhan itu yang diistilahkan sebagai dain. Saya kata menjual beli salam, tapi dengan syaratnya jual beli salam itu yang dibayar itu, wang itu mestilah dibayar dengan segera sebelum berlaku perpisahan antara penjual dan pembeli. Itu jual beli salam. Cuma barang yang dibeli itu tidak ada pada masa itu dianggap sebagai dain. Kemudian seterusnya dari segi bentuk pembayaran, ada yang dibayar secara tunai. Kita pergi kedai, kita beli barang, kita bayar dengan tunai. Kemudian jual beli tangguh. Contoh dibuat di sini ialah BDA, al-bai' misalnya, iaitu jual beli dengan harga bertangguh, mana pembiaya akan membeli sesuatu yang dikehendaki oleh pelanggan dan dia menjualkannya dengan harga yang ditangguh. Itulah pembayarannya dibayar secara berangsuran untuk tempoh yang disepakati.
Seterusnya, jual beli hadapan. Jual beli hadapan ini ada dua jenis. Sama ada ditangguh salah satu seperti bai' salam yang diterima oleh para ulama, ataupun ditangguh dua-duanya sekali untuk tempoh masa yang diketahui. Itu adalah suatu jual beli yang ditangguh, yang menjadi khilaf yang sangat besar di kalangan para ulama. Kemudian klasifikasi mengikut pendedahan harga kos dan untung rugi. Sekarang kita nak lihat pembahagian dari sudut adakah harga kos itu disclose ataupun dinyatakan oleh penjual ataupun tidak. Apabila dinyatakan harga kos, bermakna kita akan dapat memahami atau kita akan dapat tahu keuntungan yang diperoleh oleh penjual. Ada dua jenis, iaitu yang pertama apa yang dikenali sebagai bai' musawamah. Bai' musawamah itu jual beli harian yang kita lakukan dan tidak kita tahu apakah harga kos. Kita pergi kedai, kita beli, kita tak tahu harga kosnya. Sementara satu lagi itu buyu' al-amanah. Jual beli yang berkonsepkan amanah, iaitu kita tahu kos dia membeli barang tersebut dan kita sudah pasti akan tahu kos yang dijual kepada kita, maka kita akan tahu berapakah margin keuntungan yang diperoleh oleh penjual tersebut. Okey, baik. Baik atau buyu' al-amanah ini terbahagi kepada tiga jenis. Dari sudut harga yang disclose itu, adakah lebih, kurang ataupun sama. Bai'ul murabahah itu jual beli murabahah yang akan kita panjangkan perbincangannya nanti. Cuma saya ringkaskan di sini. Bai'ul murabahah iaitu jual beli yang mana penjual menyatakan kos yang dibeli, harga kos barangan yang dibeli kepada pembeli. Maka pembeli akan tahu harga asal dan dia akan tambah keuntungan. Margin keuntungan situ diketahui oleh pembeli. Sebab apa? Sebab penjual itu dia bagi tahu harga kos dan harga jual mestilah akan diketahui, kerana pembeli nak beli mesti wajib mengetahui harga pembelian. Maka dengan itu akan diketahui keuntungan tersebut. Yang keduanya ialah bai'ut tawliyah. Tawliyah maksudnya jual beli yang mana harga yang dibeli oleh penjual itu daripada orang lain adalah sama dengan harga yang dijual. Jadi itu nama dia jual beli dalam bentuk at-tawliyah. Sementara al-wadi'ah, bukan dal, bukan wadi'ah. Ini al-wadi'ah bid-dad, dengan huruf dad. Wadi' maknanya suatu yang rendah, suatu yang hina. Wadi'ah di sini ialah berbeza dengan kedua jenis bai' sebelum ini, murabahah dan tawliyah, iaitulah dia menjual sesuatu barang dan diberitahu harga kosnya, yang mana harga kosnya itu melebihi daripada harga jualannya kepada pembeli. Itulah tiga jenis bentuk buyu' al-amanah. Dikatakan buyu' amanah sebab apa amanah? Sebab di situ penjual dengan amanahnya menyatakan harga kos asal dan dengan itu pembeli akan dapat mengetahui beza antara harga asal dengan harga jualan, maka dia akan dapat tahu di situ margin keuntungan. Oleh kerana bai' al-murabahah antara bentuk yang paling meluas diaplikasikan dalam dunia kewangan semasa, maka kursus ini akan beri fokus kepada murabahah. Okey, dalam tiga bentuk buyu' al-amanah tadi itu, bai' al-murabahah panjangkan perbincangannya di sini. Murabahah secara literal bermaksud bertambah atau untung. Murabahah itu diambil daripada perkataan ribh. Manzur menyebut kalimah ribh, rabh atau ar-rabah, menunjukkan maksud perkembangan dalam bisnes. Yang kita maksudkan di sini adalah keuntungan lah. Sebab penjual menyatakan keuntungannya dengan dia menyatakan kos pembelian suatu barang sebelum dijual kepada pembeli. Dari segi istilah terdapat banyak definisi. Umumnya kembali kepada maksud jual beli suatu aset dengan harga yang sama, ia dibeli bersama tambahan untung yang didedahkan oleh penjual. Maknanya, katalah dibeli barang harga 100, dia kata aku jual 100 dengan ditambah keuntungan RM50. Jadilah RM150. Jadi, itulah murabahah, makna dia mengambil keuntungan dan keuntungan itu dinyatakan kepada pembeli. Definisi. Bai' murabahah bermaksud jual suatu barangan dengan harga belian dicampur dengan tambahan tertentu. Itulah markup. Harga itu, keuntungan itu diperoleh melalui markup harga itu.
atau untung yang dipersetujui. Maknanya penjual dan pembeli bersetuju berapakah keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual berdasarkan jualannya itu, kerana dia menyatakan berapakah kos yang beliau terpaksa gunakan untuk membeli barang tersebut sebelum menjual kepada pembeli. Tambahan atau markup boleh berlaku dalam bentuk lamsam sekaligus. Umpamanya dia kata dia membeli barang ini dengan harga 100, dia nak jual dengan harga 150. So dia akan dapat keuntungan di situ RM50. Itu secara langsam. Ataupun peratusan daripada harga belian. Misalnya dia kata dia beli dengan harga 100, dia nak keuntungan 50% daripada harga belian tersebut. Jadi itu pun boleh. Ia disebut sebagai cost plus sale, iaitu cost dicampur dengan sale, yang mana sale itu ada keuntungan di situ. Itulah yang dikatakan sebagai bai' al-murabahah. Kemudian kita lihat syarat bai' murabahah. Yang pertama, kewajipan mendedahkan harga asal atau kos dan keuntungan. Tidak dinamakan sebagai bai' murabahah seandainya tidak dinyatakan kos dan keuntungan di situ. Jadi itu akan jadi jual beli biasa. Jual beli murabahah ini mesti dinyatakan kos dan keuntungan. Yang keduanya, harga murabahah mesti dipersetujui bersama. Iaitulah mestilah dia nak jual itu, aku akan beli barang ini dengan harga 100, aku jual kepada kamu dengan harga 150. Setuju atau tak setuju? So pembeli kata bersetuju, maka barulah boleh diteruskan. Jual beli pertama mestilah sah. Jual beli penjual yang pertama tadi itu, yang nak jual barang itu kepada pembeli, kepada kita sebagai contoh, dia yang membeli itu mestilah melalui kontrak jual beli yang sudah sah. Mana dia sudah berpindah hak milik kepada dia, barulah dia boleh jual kepada kita. Dan subjek akad mestilah halal. Itu menjadi syarat umum kepada jual beli, mestilah benda yang nak dijual itu